Dia baru masuk jam 2 dia jam 2 baru start latihan. Oke. Oke. Loading. Boleh mula? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi kita dalam kursus kita pada hari ini dalam sesi yang kedua. Yang berusaha Encik Mahyudin bin Muhammad Nordin, pengarah Kolej Matrikulasi Labuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang dihormati Tuan Timbalan Pengarah Encik Muhammad Samsul bin Paijo, yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Penolong-Penolong Pengarah dan Ketua-Ketua Unit, yang disegani penceramah jemputan kita pada hari ini, kursus kesedaran kesihatan mental, Dr. Yap Xiao Yun dari Hospital Labuan. Selamat datang Doktor. Pensyarah kanan, barisan pensyarah dan semua kaki tangan Kolej Matrikulasi Labuan sekalian. Hadirin atas talian sekalian, bersyukur kita kehadrat Allah SWT kerana dengan keizinan dan ketentuannya kita sekali lagi dapat berhimpun di media online ini dalam kursus kesedaran kesihatan mental yang dikelolakan oleh Jawatankuasa Latihan dan Pembangunan Staf Kolej Matrikulasi Labuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita berasa sangat bertuah pada petang ini kerana kursus kita pada hari ini dengan tajuk kemurungan dan bunuh diri dihadiri oleh seorang penceramah yang berpengalaman dan hebat. Sebelum saya menjemput beliau, izinkan saya memperkenalkan sedikit biodata penceramah kita pada hari ini. Beliau ialah Dr. Yap Xiao Yun yang bertugas sebagai pakar perubatan psikiatri di Hospital Labuan. Berasal dari Tamparuli, Sabah. Beliau telah berkahwin dan mempunyai seorang anak. Doktor mendapat pendidikan peringkat master di Universiti Sains Malaysia dan pernah bertugas di Hospital Mesra di Bukit Padang sebelum berpindah ke Hospital Labuan pada tahun 2019 sehinggalah sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, manis berkurung si gadis ayu, bertudung rapi, melangkah sopan. Jangan bermurung, jangan termanggu, ceriakan diri, sergarkan harapan. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Dr. Yap Xiao Yun untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan Doktor. Okay, terima kasih. Okey. Nampak slide saya sebelum saya mulakan? Ya, nampak Doktor. Okey. So terima kasih kepada pihak latihan, unit latihan dan pembangunan staf daripada KML yang menjemput saya hari ini untuk memberi sedikit sebanyak maklumat mengenai tajuk kita pada petang ni ialah kemurungan dan juga hot topic adalah bunuh diri lah. Okey. So sebagai permulaan kita akan melihat kepada statistiknya. Berdasarkan statistik WHO, pada masa kini sekurang-kurangnya 350 juta penduduk di dunia ni yang mengalami kemurungan. So maksudnya sekiranya di antara kita pada petang ni ataupun keluarga atau saudara, kawan-kawan yang punya kemurungan, ingatlah bahawa anda bukan seorang. Seluruh dunia, dalam sudut dunia ni banyak orang juga mengalami kemurungan. Dan kemurungan ni merupakan salah satu punca menyebabkan seorang tu fungsi terjejas, maksudnya disability, dan secara kedua tu menunjukkan bahawa kemurungan dia bermula
pada bila-bila sahaja, okay? Dan secara commonnya, secara amnya, dia boleh bermula dari umur yang muda ataupun middle age ataupun masa elderly lah, warga emas, okay? Dan juga jika dibandingkan antara lelaki dan wanita, wanita risiko adalah lebih tinggi berbanding kaum lelaki, okay? So untuk Malaysia, statistik yang dijalankan pada tahun 2019 menunjukkan pada 2019 sudah menunjukkan 2.3 populasi Malaysia telah mengalami kemurungan. So rasanya pada tahun ini 2021 peratus tersebut sudah pasti akan lebih meningkat lah, ya. Okay. So jika dibandingkan antara negeri, kita boleh lihat bahawa wilayah Persekutuan Putrajaya menduduki yang tempat utama yang tertinggi, diikuti Negeri Sembilan, Perlis, Sabah dan Melaka. Okay. Dan dari segi sosiodemografi, seperti saya cakap tadi, bahawa wanita ada peratus wanita ada lebih tinggi berbanding lelaki, dan jika dibandingkan penduduk sama ada bandar dengan luar bandar, menunjukkan penduduk luar bandar peratusnya ada lebih tinggi juga. Okay. So sekiranya antara individu sama ada bujang ke, berkahwin ke, sudah bercerai, kita boleh lihat di sini, okay? Di sini bahawa bujang peratusnya ada lebih tinggi berbanding yang sudah berkahwin, dan sudah tentunya yang bercerai atau itu juga akan ada risiko lebih tinggi lah. Okay. So apakah faktor-faktor yang menyebabkan seorang tu boleh menghadapi kemurungan? Okay. Dari segi faktor biologi, contoh, biologis tu, contohnya jika seseorang tu mengalami masalah hormon, contohnya hormon thyroid hormon, juga akan menyebabkan seorang tu boleh berisiko untuk mengalami kemurungan. Sebab tu sesiapa yang datang ke klinik kami, bila kami diagnosnya mereka sebagai kemurungan, kami akan order blood test untuk cek hormon thyroid sama ada ke normal atau tidak. So sekiranya hormon thyroid adalah kurang, so kami langkah seterusnya kami akan merawat masalah hormon thyroid tu yang menyebabkan punca pesakit tersebut mengalami kemurungan. Okay. So life changing event, contohnya kemungkinan perkara yang berlaku di kehidupan harian, contohnya kemungkinan seperti kita nampak yang di sini ialah kematian, kan? Kematian ahli keluarga ke, atau kawan-kawan rapat atau sesiapa yang rapat. Okay, ini sebab kematian ini menyebabkan seorang tu akan berubah, okay? Mungkin orang-orang sekitar mereka ataupun individu tersebut, contohnya mungkin mereka mendapat penyakit kanser atau penyakit trauma yang cedera otak, sakit jantung yang menyebabkan selepas mendapat penyakit kehidupan mereka berubah. Contohnya kalau mereka dapat kanser, mereka tak boleh hidup seperti sebelum ini, kan? Contohnya jika mereka terlibat dalam aksiden, mereka lumpuh atau kehilangan anggota badan, mereka tak boleh hidup ke aktiviti harian mereka seperti biasa. Okay, so ini boleh menyebabkan seorang tu berisiko untuk menghadapi kemurungan. Okay. Seterusnya ialah penyalaan guna dada, contohnya sama ada syabu, morfin ke, marijuana. Semua dada ini akan boleh menyebabkan seorang tu emosi tidak stabil. Emosi tidak stabil sama ada mereka akan boleh menjadi ganas, okay, sama ada mereka cepat risau ataupun murung, okay. So ini juga akan menyebabkan seorang tu berisiko untuk mengalami kemurungan, okay. Faktor sosial contohnya ialah kemungkinan berlakunya mungkin masalah rumah tangga, okay. Yang masalah rumah tangga antara suami isteri ataupun boyfriend girlfriend macam tu, okay. Ataupun di tempat kerja ada masalah sosial dengan kawan, rakan sekerja, ada masalah konflik dengan rakan sekerja, okay. Untuk wanita pula contohnya sekiranya mereka mengandung dan ada mengalami masalah semasa mengandung, melahirkan anak,
Semua itu juga boleh menyebabkan mereka berisiko untuk menghadapi kemurungan. Okey, bila kita bercakap mengenai keturunan atau genetik ni ya, secara amnya bila seorang individu mempunyai ahli keluarga yang mengalami kemurungan, mereka juga berisiko lebih tinggi berbanding individu lain yang tidak ada mempunyai keluarga yang mengalami kemurungan. So gambar ini pula menunjukkan sexual abuse, penderaan sama ada dari segi fizikal, secara emosi atau seksual. Segala jenis penderaan ini juga boleh menyebabkan seorang itu boleh mengalami kemurungan. So untuk makluman hadirin semua, so otak kita mempunyai transmitter, and neurotransmitter ni terdapat banyak jenis, contohnya dopamin, serotonin, and also norepinephrine. Fungsi neurotransmitter ini adalah untuk kita membantu mengawal emosi dan juga untuk mengawal fikiran kita supaya kita boleh berfikir secara logik, untuk plan, merancang apa yang perlu kita buat dalam kehidupan seharian semua. So untuk seorang pesakit kemurungan ya, neurotransmitter tersebut, serotonin, norepinephrine atau dopamin ini kurang berbanding normal. Sebab tu mungkin mereka susah nak kontrol emosi mereka ya. So sebab tu ubat-ubat yang diberi, ubat-ubat yang dikenali sebagai antidepressant untuk kemurungan ni, fungsi dia adalah untuk mengimbang semula level neurotransmitter tersebut. So apakah ciri-ciri atau simptom untuk kemurungan? So persistent feeling of sadness. Apa beza? Sebab sebagai manusia kita ada emosi kan, ada masa kita akan sedih, ada masa kita gembira. Bezanya ialah untuk seorang pesakit kemurungan, mereka akan sentiasa rasa sedih, berlarutan, sekurang-kurangnya untuk 2 minggu. Kita akan cakap sekiranya mengikut DSM-5, sebelum seorang individu itu didiagnos untuk menghadapi kemurungan, mereka haruslah mempunyai sekurang-kurangnya 5 simptom. Dan salah satu simptom tersebut, mereka haruslah mempunyai persistent feeling of sadness. Maksudnya minimum 2 minggu mereka akan setiap hari rasa sedih saja. Mereka bukannya hari ini sedih, besok gembira, and then lusa sedih, gembira macam tu. So untuk seorang kemurungan, setiap hari rasa sedih. Walaupun mungkin perkara yang menggembira berlaku, mereka akan sentiasa rasa sedih. So simptom kedua ialah selalunya mereka akan hilang minat dalam aktiviti ataupun hobi yang mereka sebelum ni enjoy untuk buat. Yang ketiga ialah masalah tidur. Sama ada mereka susah nak lelap, ataupun mereka kerap terbangun tengah malam, ataupun mereka terjaga dari tidur lebih awal berbanding biasa. Contohnya, mungkin sebelum ni mereka tidur pukul 10 malam, bangun pukul 6 pagi. Tetapi mungkin kemurungan ni mereka sama ada susah nak tidur, maksudnya mereka akan tidur pukul 12, pukul 1, pukul 2 pagi, ataupun mereka akan terbangun lebih awal. Contohnya mereka selalu rutin mereka bangun pukul 6. Tetapi bila menghadapi kemurungan ni, mereka mungkin kerap bangun pukul 2 pagi sudah terbangun, tidak boleh tidur, macam itulah. So seterusnya ialah perubahan selera makan dan juga berat badan. Biasanya mereka akan kurang selera makan. So bila seorang tu kurang selera makan, berat badan akan berkurangan juga. Dan juga seterusnya juga mereka akan mudah merasa keletihan atau letih walaupun mereka tidak buat banyak apa-apa aktiviti, contohnya mungkin berehat di rumah je kan. Tapi mereka akan kerap letih. Banyak rehat pun rasa letih saja, macam tu. Dan seterusnya ialah mereka susah nak fokus. Mungkin contohnya mereka dalam pekerjaan, apa yang boleh dilihat dengan jelas ialah tidak dapat menyiapkan tugas-tugasan dalam pekerjaan, ataupun mungkin di rumah tidak boleh menyiapkan apa-apa yang aktiviti yang biasa boleh dibuat. Ataupun mereka boleh siapkan tetapi mereka memerlukan masa lebih panjang untuk menyiapkan sesuatu tugas. Dan seterusnya, selain rasa marah, seorang individu juga boleh merasa cepat marah. Selain sedih, mereka juga boleh dilihat sebagai mereka cepat marah.
mungkin alasan yang kecil saja ataupun sebab yang kecil mereka boleh cepat melenting, cepat marah, berterusan ataupun tanpa sebab mereka boleh marah. Okay. Dan seterusnya, okay, physical acts atau pain. Okay. Setengah individu terutamanya golongan warga emas, okay, mereka tak cakap mereka sedih, tetapi mereka komplain banyak simptom, contohnya sakit badan, sakit sendi, sakit kepala, so itu ialah physical act atau pain, okay. So and then jika seorang tu menghadapi kemurungan yang serius, okay, mereka akan kerap mempunyai fikiran untuk bunuh diri lah. Okay, ini pada tahap yang serius. Okay, so seperti gambar tersebut, ya, mudah letih. Okay, walaupun rehat sepanjang hari, letih juga. Okay, ini perubahan berat badan disebabkan perubahan selera makan. Mereka selalu rasa sedih. Okay, tidak dapat fokus kerja, so kerja akan berlambat. Okay, susah nak tidur. Okay, anhedonia maksudnya kehilangan minat. Okay, dulu mungkin enjoy tengok TV, tengok movie, enjoy. Tetapi bila murung, orang tu tak boleh enjoy langsung. Okay, so sentiasa seorang individu tu akan berfikiran negatif atau rasa macam diri tak berguna, hidup tak ada harapan, yang menyebabkan mereka akan mempunyai fikiran untuk bunuh diri. So siapakah yang berisiko untuk mengalami kemurungan? Okay, seperti yang saya beritahu explain yang sebelum ni ialah sekiranya individu tersebut mempunyai ahli keluarga yang mengalami kemurungan, mereka juga berisiko untuk mengalami kemurungan tersebut. Okay. So antara wanita dan lelaki, wanita ada lebih berisiko. Okay. Individu yang mengalami masalah kesihatan terutamanya penyakit yang kronik. Okay. Penyakit kronik ialah bila penyakit tersebut berlanjutan atau berterusan lebih daripada 6 bulan. Okay. So contoh-contoh masalah kesihatan atau kronik, contohnya masalah kanser, stroke, okay, masalah jantung, masalah buah pinggang, okay. Semua masalah tersebut ataupun masalah kesihatan lain yang akan menyebabkan seorang individu tersebut boleh risiko untuk mendapat kemurungan sekiranya masalah kesihatan tersebut tidak dapat sembuh ataupun susah dirawat. Okay. Dan juga sokongan sosial. Okay. Ialah maksudnya individu tersebut mungkin ahli keluarga mereka tidak punya hubungan yang baik dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan, dengan rakan sekerja ke. Ya. So mereka tak ada tempat untuk meluahkan perasaan atau mereka tak ada tempat untuk mendapatkan pendapat sekiranya mereka menghadapi masalah. Jika mereka menghadapi konflik, mereka perlukan pendapat atau bantuan, mereka tak ada tempat untuk mereka meluahkan perasaan, okay, atau mendapat sokongan support. Okay. So stressful life event, okay, contoh-contoh stressful life event rasanya, okay, untuk yang pada isu masa kini rasanya kita mengalami pandemik COVID, ya. So ini ialah juga dikirakan sebagai stressful life event. Sekiranya seorang tu didapati sebagai atau mendapat COVID, okay, dan dirawat di hospital, dimasukkan hospital ataupun kuarantin kat rumah pun sudah stres kan, okay. So contohnya mungkin mengalami dan disebabkan COVID terus ini, yang pandemik COVID yang berlaku sekarang ni, kemungkinan setengah di antara kita ni kehilangan ahli keluarga atau kehilangan kawan-kawan, okay, atau rakan sekerja. So ini juga boleh dikira sebagai stressful event. Okay. Untuk wanita, saya akan selalu menekankan bahawa proses mengandung, proses melahirkan anak, proses menjaga anak itu ialah satu stressful life event. Okay. So sebagai suami haruslah selalu menyokong, okay, isteri anda sekiranya mereka mengandung, mereka punya anak kecil untuk dijaga, macam itulah. Okay. Traumatic childhood. Okay. Traumatic childhood ini merupakan satu faktor yang sangat penting. So traumatic maksudnya mungkin semasa kecil tu mereka didera sama ada mereka didera atau mereka witness atau mereka didera tu maksudnya pelbagai jenis penderaan, sama ada physical, emosi, verbal, okay, ataupun neglect. Neglect maksudnya mereka tak dipedulikan langsung. Maksudnya anak tidak dipedulikan makan, minum, tempat tinggal, pelajaran, semua itu, okay. Ataupun masa kecil mereka nampak ibu bapa
kerap bertengkar ataupun ayah dera emak macam tu ya, ataupun ibu bapa selalu dera mereka. Okay, so semua ni ialah traumatic childhood event yang boleh menyebabkan seorang bila menjadi remaja ataupun dewasa boleh menghadapi kemurungan. Okay, dan seterusnya ialah penyalahgunaan dadak seperti yang saya terangkan sebelum ni. Okay, so berkenaan tentang bunuh diri, okay, rasanya untuk tahun ni statistik bunuh diri di Malaysia rasanya makin meningkat. Okay, kita boleh nampak, okay, di Facebook, okay, di whatever news Malaysia Kini ke semua tu, itulah menunjukkan bahawa kes bunuh diri ini semakin meningkat ya. Okay, so okay, sedikit sebanyak fakta mengenai bunuh diri. Okay, untuk setiap tahun terdapat lebih 700,000 kes bunuh diri, okay, dan setiap 40 saat seorang akan meninggal disebabkan bunuh diri. Okay, bagi golongan 15 hingga 19 tahun yang merupakan puncak kematian keempat yang tertinggi. Okay. So, apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan seorang tu cuba untuk bunuh diri? Okay. Okay, first ialah history of substance abuse. Okay, satu, okay, bila seorang tu menyalahgunakan dadah, okay, mereka akan ada risiko, mereka tak boleh mempunyai logical thinking. So bila mereka contohnya pada masa mereka toxic, mereka mengguna dadah, mereka tak boleh mengawal fikiran mereka tak tahu sama ada mereka apa yang mereka tu buat atau salah, so mereka ada risiko untuk bunuh diri. Okay, so seterusnya ialah physical disability atau illness. Okay, seperti saya cakap, contohnya cancer. Mungkin setengah orang, contohnya kita bayangkan ya, seorang pesakit kanser, mungkin mereka telah terima kemo, radioterapi untuk beberapa cycle, tapi mungkin kes sembuh, pesakit tu tak sembuh-sembuh. So bila ini berlaku berlarutan untuk satu tempoh masa yang lama, boleh menyebabkan seorang tu mudah macam putus harapan, rasa negatif dan rasa, mungkin mereka rasa fikir okay, lebih baik mati daripada teruskan hidup macam ni ya. Okay, so seterusnya ialah ketiga ialah losing a friend or a family member to suicide. Okay, so sekiranya kita kehilangan kawan yang rapat sangat atau keluarga yang sangat rapat, okay, so kadang-kadang kita individu tersebut rasa mungkin adalah lebih baik sekiranya saya mati ikut ahli keluarga macam tu, atau mungkin mereka ada fikiran bahawa mungkin ataupun mereka rasa bersalah, mereka tak buat apa-apa untuk membantu ahli keluarga, untuk membantu kawan-kawan macam tu, mereka rasa bersalah, so mereka rasa mungkin mati tu boleh memperbetulkan kesalahan macam tu ya. Okay, so okay, yang seterusnya ialah ongoing exposure bullying behavior. Okay, so masalah bully ni berlaku di mana-mana saja, di tempat kerja, kalau untuk student di sekolah, di college ya, even kadang-kadang sesama ahli keluarga, adik-beradik pun boleh ada masalah bully. Okay, so sekiranya masalah bully ni berterusan dan teruk ya, seorang tu boleh mendapat masalah macam kesihatan mental, kemungkinan kemurungan, daripada kemurungan yang tidak dirawat menjadi teruk dan akan berisiko untuk bunuh diri. Okay, so mental health condition, okay, terdapat beberapa jenis mental health yang boleh menyebabkan seorang tu bunuh diri. Of course, yang pertama ialah kemurungan, ialah kedua ialah anxiety disorder. Okay, bila seorang tu terlampau anxious atau panik, mereka juga boleh ada risiko untuk bunuh diri ya. Okay, ketiga ialah contohnya bipolar mood disorder. Bipolar mood disorder ialah juga masalah emosi di mana seorang individu akan cenderung untuk mengalami dua polar mood yang berbeza. Contohnya sama ada mereka menjadi sedih terlampau ataupun menjadi agresif, okay, marah yang melampau. Okay, so seterusnya access to harmful means, contohnya, okay, untuk seorang petani lah ya, sebab petani ini mereka boleh senang mendapatkan racun rumput macam tu kan. So disebabkan mereka mudah mendapatkan bahan-bahan untuk dilakukan sebagai cubaan bunuh diri, so mereka lebih risiko tinggi. Okay, so bandingkan contohnya individu A dengan B. Individu A ialah contohnya adalah petani. Okay, mereka boleh mendapatkan racun dengan senang. Okay, B ialah mungkin pelajar. Okay, pelajar ni mungkin dia tak ada apa-apa pun mungkin
apapun cara yang mereka nak boleh dibuat untuk bunuh diri. So, jika dibandingkan antara A dengan B, individu A lebih senanglah untuk melakukan atau mencubaan membunuh diri. Okay. So seterusnya ialah relationship problems. Okay. Tidak kira apa-apa hubungan sama ada adik-beradik, ibu bapa dengan anak ataupun suami isteri, majikan dengan pekerja ke, lecturer dengan student ke, apa-apa sejenis hubungan yang memberi tekanan berlanjutan kepada seorang itu juga boleh menyebabkan seorang tu akan ada mengalami masalah mental dan seterusnya untuk cubaan bunuh diri. Okay. Dan juga sangat penting ialah sesiapa saja individu yang pernah ada cubaan untuk bunuh diri pada masa lampau, mereka juga berisiko lebih tinggi untuk membuat cubaan yang baru atau seterusnya pada masa sekarang ataupun masa akan datang. Okay. So, okay, suicide prevention, let's talk, okay. So, when we talk about suicide prevention, okay, mitos atau myth, okay, sebelum ni orang fikir bila kita bercakap mengenai bunuh diri dengan seorang individu tu seolah-olah kita menyokong mereka untuk membuat cubaan bunuh diri. Okay, itu ialah salah, okay. So, bila kita bercakap dengan seorang individu mengenai cubaan bunuh diri ke, topik bunuh diri ke, ya, sebenarnya kita memberi peluang untuk mereka untuk berfikir, okay, berfikir semula, adakah ini satu tindakan yang betul atau tidak. Okay, so maksudnya jangan takut sekiranya seorang individu sama ada kawan-kawan ke, keluarga ke atau pelajar, you know, datang kepada encik, puan semua ini nak bercakap tentang bunuh diri. Okey, beri mereka peluang untuk bercakap, dengar apa yang mereka nak luahkan dan seterusnya cuba buat apa yang patutlah. Okey. So, untuk makluman semua, okey, setiap tahun pada 10 September kami ada celebrate, okey, merayakan World Suicide Prevention Day. Okay, kita merayakan bukanlah untuk yang happy punya reason. Okay, kita merayakan supaya untuk memperingatkan bahawa we are available for anybody who need helps. Okay, and it's okay to talk about it. So, macam mana kita nak membantu seorang individu sekiranya mereka mempunyai fikiran atau idea untuk membunuh diri, okay. Pertama, okay, having an open discussion, okay. Maksudnya kita beri peluang mereka untuk bercakap mengenai apa yang tersirat dalam hati, dalam fikiran mereka, okay. Dan juga kedua, pasti ensure, okay, bahawa apa yang mereka alami itu bukanlah, okay, mereka tidak berseorang dalam menghadapi masalah. Okay, maksudnya kita ada di samping mereka untuk membantu mereka, okay, menyelesaikan apa-apa masalah ataupun cabaran yang ada. Okay. Dan ketiga ialah kita being compassionate, maksudnya kita cuba memberi empathy, cuba memahami dan juga memberi sokongan kepada mereka bahawa kita cuba memahami keadaan mereka dan cuba akan membantu sedaya upaya yang kita dapat. Okay. Dan keempat ialah kita acknowledge, maksudnya kita acknowledge emosi mereka. Okay, maksudnya sekiranya mereka cakap mereka rasa sedih, okay, mereka rasa frustrated atau mereka ada apa-apa emotion, kita akan beritahu mereka, okay, apa yang mereka alami itu ialah benar. Okay, kita tidak meremeh-temehkan, kita merendahkan mereka, apa yang mereka alami. Okay, so contohnya kita sebagai lecturer, okay, mungkin kita akan selalu mendengar pelajar-pelajar selalu mengadu, saya stres dalam macam assignment, saya stres dengan presentation, semua menyebabkan saya stres, atau saya stres dengan konflik dengan kawan, dengan keluarga. Okay. Kita tidak patut merendahkan, maksudnya itu cuma simple thing, no need to stress. So kita tak patut cakap macam tu. Kita should say, okay, I know that you are stressed, I know it's not easy for you, we can help you, we can go through together. Okay. So seterusnya ialah we will try to uplift his or her emotion, okay. So contohnya mungkin kita boleh beri kata-kata motivasi ke, kata-kata positif kepada individu yang memerlukan sokongan kita lah, okay.
Then next ialah not allowing him or her to get in touch with negative trigger. Okay. So contohnya kalau seorang tu dia mungkin dia anxious sebab COVID kan, ataupun so kita akan nasihat mereka supaya mereka tak membaca berita mengenai COVID, macam tidak membaca sangat kerap mengenai COVID ke, ataupun contohnya kita tahu pada masa tu mereka ada selalu berfikir pasal nak cuba bunuh diri. Okey, kalau boleh kita cuba elakkan individu tersebut daripada membaca apa-apa news berita yang berkenaan tentang bunuh diri. Okey. So next ialah keep things like knife or razor. Okay. So maksudnya, kita benda-benda yang boleh diguna sebagai untuk cubaan bunuh diri itu kita sembunyikan. Okay. Contohnya benda-benda tajam, pisau, gunting, okay. Even like Clorox, sabun pencuci lantai, semua tu boleh digunakan, ubat-ubatan, semua ni adalah benda-benda yang boleh digunakan oleh sesiapa individu untuk cubaan bunuh diri. Okay. So dan juga sekiranya kita tahu bahawa individu tersebut mempunyai rawatan atau appointment di klinik atau hospital, kita akan pastikan bahawa mereka akan sentiasa datang kepada temu janji tersebutlah. So sekiranya kita tahu individu tersebut ada mengambil ubat-ubat kemurungan, ubat anxiety atau apa-apa ubat, kita akan pastikan bahawa individu tersebut akan sentiasa makan ubat, sentiasa datang ke appointment temu janji dengan doktor lah. Okay. Dan sangat penting sekiranya individu tersebut belum ada rawatan dengan doktor atau di klinik, di hospital, kita haruslah memberi motivasi, menggalakkan mereka untuk mendapatkan professional advice. Okay. So now apakah dia media contagion? Okay. So kajian telah menunjukkan bahawa spotlighting a suicide through media coverage, it can encourage others to follow suit. Okay. So maksudnya sekiranya berlaku berlaku kes bunuh diri, okay. So dia selalu diutarakan oleh media massa, okay. Ini boleh menjadi satu ikutan untuk individu lain, terutamanya sekiranya kes bunuh ini dia diportray, ditunjukkan sebagai satu kes bunuh diri yang glamour atau romantik. So maksudnya contohnya apa yang berlaku sebelum ni ialah kes K-pop artis, okay, artis Korea, okay. Saya rasa tahun lalu ada beberapa artis Korea yang bunuh diri, okay. So bila kes tersebut menjadi famous, dia boleh menjadi satu ikut-ikutan untuk fans ataupun orang-orang lain lah, okay. So ini adalah tidak digalakkan lah, okay. So berbalik kepada kemurungan, okay. So apakah rawatan-rawatan yang ada untuk pesakit yang menghadapi kemurungan, okay. Pertama ialah ubat-ubatan lah, ubat apa yang kita panggil adalah antidepresan, okay. So fungsi ubat antidepresan ni ialah untuk mengimbangkan semula level neurotransmitter, okay. So bila seorang tu neurotransmitter, contohnya dopamin, serotonin, okay, neurotransmitter tersebut dia dalam tahap level yang okay, dia boleh membantu seorang tu mengawal emosi dengan lebih baik, dengan lebih stabil, dan juga boleh berfikir lebih logik dan lebih baguslah, okay. So counselling ataupun psikoterapi juga sangat penting, okay. So psikoterapi tu maksudnya dia adalah lebih rumit sikit, lebih kompleks berbanding counselling lah, ya, okay. So sokongan sosial sangat penting, ya. Sokongan sosial sangat penting untuk seorang individu untuk pulih, ya, dalam proses sembuh, okey. Cuba bayangkan, okey, individu okey, di mana mendapat sokongan daripada keluarga, okey, daripada rakan sekerja, kawan-kawan, okey. Proses sembuh dia adalah lebih cepat berbanding individu yang tidak mempunyai sokongan sosial yang baik, okey. So spiritual juga sangat penting, okey. Itu bergantung kepada agama masing-masing, tapi dia juga sangat penting dalam proses untuk sembuh lah. Okay. So sebagai pencegahan, adalah penting untuk kita semua untuk mengetahui apakah penyakit yang
dialami. Okay, bukan sahaja kemurungan, ada jenis-jenis penyakit mental lain juga. Okay, dan sekiranya ada ubat-ubatan, kita haruslah patuh kepada ubat-ubatan dan rawatan susulan. Okay, selalunya masalah yang kami hadapi di klinik psikiatri ini ialah apabila seorang individu tersebut sudah rasa dia sihat, dia okey, so mereka akan macam pandai-pandai untuk berhentikan ubat mereka atau pandai-pandai untuk kurangkan ubat mereka ataupun mereka tidak datang temu janji lagi. Okay, so tindakan ini sangat tidak digalakkanlah sebab individu tersebut akan bersika untuk mendapat sakit balik tu lebih teruk berbanding sebelum ini. Okay. Dan juga haruslah bertenang dan sentiasa bersikap positif. Okay. Rancang kewangan anda. Okay. Kita tahu bahawa kewangan tu duit sangat penting kan, terutamanya pada masa sekarang ni, pada masa COVID ni, di mana kegawatan ekonomi menyebabkan seorang tu boleh kehilangan puncak kewangan, dan juga puncak kewangan ini juga boleh juga menjadi salah satu faktor yang major untuk menyebabkan seorang tu masalah kemurungan. Okay. Amalkan gaya hidup sihat. Okay. Selalunya kita galakkan untuk kerap untuk bereksersis, bersenam, sebab kita tahu dia boleh, bila kita exercise, badan kita akan mengeluarkan sejenis hormon yang boleh membantu kita berasa lebih relax, lebih tenang, lebih gembira. Okay. Dan juga seterusnya ialah menyertai aktiviti yang akan membuat kita rasa gembira. Okay. So sekiranya sebelum ni kita enjoy untuk exercise, menonton wayang, mungkin sekarang ni online ya, online. Lepas tu menyertai aktiviti apa-apa saja. So jika sekarang ni contohnya bila seorang tu rasa murung ya, mereka tak ada mood untuk melakukan apa saja. Tapi selalu kita akan galakkan mereka, walaupun mereka tak ada mood, mereka kena cuba untuk teruskan ikut aktiviti-aktiviti tersebut, akan melakukan aktiviti tersebut. Sebab ia secara perlahan-lahan beransur-ansur seorang tu dia akan aktiviti-aktiviti tersebut tu akan boleh membantu seorang tu berasa gembira. Dan saya akan sentuh sedikit sebanyak mengenai coping skill. How to cope our emotion, how to cope our stress. Sebab kebanyakan kes-kes yang kami rawat di klinik ya, kita nampak kebanyakan pesakit mereka mempunyai masalah coping skill. Masalah coping skill ataupun mereka menangani masalah tu dengan cara yang tak berapa sesuai lah atau tidak sihat lah. So contohnya mungkin pagi ni pun ada bercakap mengenai topik mengenai stres. So saya akan secara summarize saja apakah yang patut kita tahu, belajar dan buat dalam kehidupan harian kita. So pertama ialah mengenai kemahiran menangani stres. Stres sangat penting. Kita semua akan mengalami stres setiap hari. Tidak kira apa punca, kita memang akan menjadi stres. Tetapi stres yang berlanjutan bila tidak dirawat atau tidak ditangani dengan betul akan menyebabkan stres yang simple stres, seorang tu akan mengalami masalah mental. Itu sangat penting sebelum seorang tu mengalami mengenai kemurungan ke macam tu, dia haruslah tahu menangani stres dahulu. So satu ialah kemahiran mengenali atau mengawal kemarahan, penyelesaian konflik. Kedua ialah kemahiran berfikiran positif. Ketiga haruslah tahu macam mana mengurus masa dan sekiranya menghadapi masalah, macam mana menyelesaikan masalah tersebut, dan juga kemahiran teknik relaksasi atau tegas diri. So mengenai kemahiran berfikiran positif, so selalu kita akan galakkan seorang, cuba berfikiran positif. Macam mana kita nak berfikiran positif kan? Terus sekiranya berlaku masalah atau berlaku sesuatu cabaran atau masalah yang berlaku dalam kehidupan harian, so kita akan kenal pasti situasi tersebut, apa yang sedang berlaku, dan juga menilai kewujudan pemikiran pemikiran negatif yang ada. So mungkin contohnya untuk para lecturer, untuk yang lecturer ni, kemungkinan situasi yang selalu menjadikan stres kemungkinan ialah contohnya mungkin sekiranya prestasi exam student tak baik atau menurun akan menyebabkan stres kepada lecturer kan. So mungkin dalam fikiran kan kita akan
ada fikiran negatif, contoh mungkin adakah saya tidak menjalankan tugas dengan baik, okey, adakah saya tidak mengajar student dengan baik, okey. So dia akan mula muncul kewujudan fikiran negatif tersebut. So kita haruslah menilai bahawa sekiranya pemikiran negatif tersebut sahih, wajar atau mempunyai fakta kukuh. So contohnya, okey, mungkin anda sebagai lecturer sudah buat yang terbaik kan, tetapi student tersebut masih lagi tidak dapat mendapat keputusan yang baik. Kenapa? Adakah masalah punca itu daripada lecturer ataupun sebabkan punca tersebut daripada student. Okay? So, bila kita menilai balik, mungkin masalah tersebut lebih daripada student dan bukan daripada pengajar atau lecturer, so kita akan cuba gantikan fikiran negatif itu dengan positif. Okay? So, kenapa sangat penting untuk kita mempunyai fikiran positif? Ya, okay. Seperti yang kita lihat di sini, okay. Bila kita mempunyai fikiran positif, kita akan mempunyai fikiran positif sebab fikiran, emosi dan tingkah laku, okay, dia berkait rapat. So bila kita berfikir positif, kita akan mempunyai perasaan positif dan seterusnya tingkah laku juga positif dan hasil positif. Tetapi sekiranya kita kerap mempunyai fikiran yang negatif, so secara tidak langsung memang kita akan selalu berasa mempunyai fikiran negatif, tindakan juga negatif dan hasil juga akan negatif lah. So, di sini kita dapat lihat bahawa pemikiran positif itu sangat penting ya. So, kemahiran pengurusan masa, okay. Rasanya semua individu kita sebagai yang orang bekerja banyak sangat benda nak buat. Okay. Mungkin ada 10 perkara, 20 perkara nak hendak buat. Tapi mana satu yang kita nak buat dulu. Okay. Ini secara simple tips. Contohnya kita cuba senaraikan tugas-tugas yang ada. Okay. So kita kena tahu bahawa mana satu tugas penting yang perlu disiapkan dahulu. Okay. So kita senaraikan kat sini. Okay. Dan mana yang dia urgent, segera tapi tak penting. So kita senaraikan kat sini. Okay. Dan seterusnya dia penting tapi tidak segera. So kita senaraikan dalam kolom di sini. Dan last ialah dia tidak penting dan tidak urgent. Itulah perkara terakhir yang kita akan buat. Okay. So bila kita senaraikan semua tugas-tugas yang ada, kita boleh kita tahu mana satu yang perlu kita siapkan dulu dan mana satu boleh kita tangguhkan. Okay. Dengan tersebut kita boleh sekurang-kurangnya kita dapat mengurus masa kita dengan lebih baik lah. So ini ialah 10B ialah untuk apa yang kita boleh buat untuk jangka masa pendek. Contohnya sekiranya kita ada masalah, tetapi kita tahu bahawa mungkin masalah itu tidak boleh diselesaikan dalam tempoh sekarang, dalam masa kini. So apa yang kita boleh buat adalah kita buat benda-benda yang boleh membantu emosi kita positif, gembira, relax, kurang stres. Ya. So contohnya B yang pertama ialah bersyukur. Okay. Bernafas dengan teratur, okay. Bicara diri maksudnya bercakap, ingatkan kepada diri bahawa anda boleh melakukannya, anda tidak patut putus asa, anda boleh lakukannya, okay. Beribadat, keempat ialah beribadat, kelima ialah berkongsi perasaan dengan seorang, okay. Kebanyakan orang mereka lebih rasa selesa bila mereka simpan masalah, simpan masalah, so mereka tak nak disebarkan, okay. Tapi kita akan nasihatkan lebih baik, okay, anda berkongsi masalah anda dengan orang yang boleh dipercayai, orang yang boleh memberi motivasi, okay. Bukan orang yang bila kamu meluahkan perasaan, orang tu down, make you feel more down, okay. Itu tidak sesuai lah, okay. Mungkin seterusnya ialah massage, body massage juga boleh membantu you feel better, you feel relaxed, okay. Berehat, mendengar muzik, okay. Beriadah, bersenam dan juga last is berfikiran positif lah. So contohnya mungkin masalah berlaku pada masa kini tapi tidak dapat diselesaikan, okay. Tapi kita akan cuba berfikiran positif bahawa kita akan sentiasa cuba cari jalan supaya masalah tersebut akan juga selesai kemudian hari. Macam itulah, okay. So sekiranya kita ada masalah, kita kena tahu bahawa kita kena selesaikan masalah tersebut. Okay, caranya ialah macam mana? Okay, so ideal. Okay, I stand for
okay? Kita kenal pasti apa yang berlaku pada masa sekarang, okay? Apa yang masalah tersebut, kenapa dia boleh berlaku, okay? So kita akan cuba fikir, okay? Cuba fikir apakah solusi-solusi penyelesaian yang ada, okay? So kita akan buat analysis, okay? Analyze, mungkin kita dapat cari dua jalan penyelesaian, okay? So okay, okay. Dan setiap jalan penyelesaian ini ada apakah kebaikan dan keburukan, okay? We evaluate, okay? So bergantung kepada yang poin-poin yang kita dapat sebelum ni, kita akan membuat keputusan mana satu yang kita nak ambil, tindakan pertama atau tindakan kedua, okay? So setelah tindakan tidak diambil, kita akan analyze, okay, sama ada tindakan tersebut betul atau tidak, okay? Sama ada apa yang lagi boleh diperbaiki, okay? So my take home message, okay. So sekiranya apa yang dibuat sekiranya anda mengalami kemurungan atau ahli keluarga, kawan-kawan, rakan sekerja atau murid-murid anda mengalami kemurungan, okay? So selanjutnya kita akan nasihat untuk berjumpa doktor sama ada di hospital atau klinik kesihatan yang terdekat, okay? Boleh berjumpa dengan kaunselor. So sekiranya di KML boleh refer student ataupun diri sendiri untuk jumpa kaunselor untuk mendapatkan tips-tips atau counselling macam tu, okay? So terus walaupun tak ada mood nak buat sesuatu, tetapi kita kena paksa diri untuk melakukan benda yang boleh anda enjoy, okay? Atau boleh kasi hilang stres macam tu lah, okay? Dan kena rehatkan diri perkara rutin. Contoh mungkin Sabtu Ahad ialah masa rehat, okay? So cuba rehat, okay? Jangan fikirkan pasal kerja sejam macam tu lah contohnya, okay? So sekiranya anda rasa sangat sedih pada masa kini, so cuba jangan buat apa-apa keputusan yang besar dan berisiko, sebab semasa emosi kita tak stabil, okay, negatif, kita akan cenderung untuk membuat keputusan yang negatif jugalah, okay? So ini adalah pecahan tugas seperti yang telah diterangkan, okay, dan juga last is dekatkan diri kepada Tuhan lah, okay? So last is don't let your emotion distract you from doing what needs to be done. Control your emotion so that your emotion do not control you. So means that kita haruslah tahu sekiranya emosi kita mengalami macam tak stabil ke, negatif, rasa down ke, stres ke, ya, kita kena buat sesuatu untuk control dia. Jangan biarkan dia berlarutan sehingga ia mengawal kita. Okay. So sebelum saya habis, saya ada satu video untuk di-share. I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black negative things. He could make me irritable and difficult to be around. He would take my love and bury my intimacy. He loved nothing more than to wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me
how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learned not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks. So it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants. So go for a walk or a run and leave the muck behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learned that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline and humour, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. Oke, itu saja untuk daripada saya. Oke. Baik, terima kasih Doktor di atas perkongsian yang sangat padat dan kupasan yang begitu terperinci dan syarat dengan maklumat-maklumat yang bersifat akademik dan saintifik dan juga video yang touching yang dah penuh bermakna sebentar tadi. Kalau saya rasa seolah-olah terus berada dalam kuliah psikiatri di universiti fieldnya doktor kerana padatnya maklumat-maklumat yang dikongsikan pada petang ni. Pelbagai sudut pandang dan faham ilmu psikologi dan psikiatri telah dikongsi dengan baik sekali. Saya kira ini satu perkongsian yang holistik dan juga padat dengan saranan-saranan, panduan-panduan dan bimbingan bagaimana kita harus menangani penyakit kemurungan ini. Jika kita tidak mengalaminya atau hanya mengalaminya dalam kadar yang sedikit atau sederhana, sekurang-kurangnya kita dapat membantu rakan-rakan atau pelajar kita yang kalau kita lihat pada sesi lepas begitu banyak kes-kes anxiety disorder, penyakit kemurungan yang dihadapi oleh anak-anak pelajar kita. Harap-harapnya tidak dihadapi oleh kita lah, dan kalau ada panduan yang diberikan oleh doktor pada hari ini sangat-sangatlah bermanfaat. Dan kita boleh memberi ruang lagi kalau ada sesi soal jawab yang tuan-tuan dan puan-puan ingin tanyakan, boleh terus di live chat yang ada
dan doktor boleh memberi respon lah kalau ada soalan yang berkaitan dengan tajuk kita pada petang ni. Silakan tuan-tuan dan puan-puan, kerana tajuk ini saya kira sangat penting dan juga menjadi suatu perbincangan viral pada musim sekarang ini dengan tekanan PDPR, kehilangan pendapatan, terjejasnya pendapatan sebahagian daripada rakyat Malaysia dan juga kerisauan yang berpanjangan berhubung dengan keselamatan dan kesihatan diri, seolah-olah kita malaikat Israel itu ada di mana-mana saja kita berada hari ini, sukar untuk bergerak ke sana sini. Ya, silakan tuan-tuan boleh pergi ke live chat dan kemukakan soalan-soalan sekiranya ada. Silakan. Ada soalan daripada Byron tu, Doktor? Ya. Ya. So soalan pertama ialah, bolehkah depression dikesan melalui ujian darah? Okay. So bila kita dapati seorang tu ada depression, kita kena pasti sama ada ni ialah major depressive disorder atau dia disebabkan depression is due to other causes. Okay, is it due to like hormone? Contohnya ialah hormon like hypothyroid, ialah di mana hormon thyroid rendah. Okay, so memang kita boleh, okay, salah satu investigasi yang tes yang kita order ialah cek hormon thyroid. Okay, tetapi secara klinikal, okay, kita tidak akan tanpa lihat pesakit, kita cuma cek darah kurang, ini kita terus cakap pesakit ni ialah kemurungan. Tak, memang kita bermula daripada history taking, okay, daripada cerita. Lepas tu daripada pemeriksaan secara fizikal, kita tengok pesakit, okay. Lepas tu daripada blood test, okay, dan juga test untuk psikiatri ni dia ialah lain sikit daripada field lain. Contohnya mungkin kalau sakit jantung kan, so kita boleh order banyak tes untuk jantung, okay. Tetapi untuk yang psikiatri ni selalunya selain darah-darah ni, kita akan sangat pentingkan untuk mendapatkan makluman atau cerita lebih lanjut daripada ahli keluarga, rakan-rakan sekerja atau yang sesiapa yang mengenali individu tersebut. Okay. Kita nak pastikan, tujuan ialah untuk pastikan sama ada apa yang individu cakap tu betul atau tak, ataupun mungkin sama ada makluman ekstra lagi macam tu. Okay. Baik, Doktor, ada satu soalan tu guys, okay, daripada so, Delia. Cara untuk mengurangkan stigma. Ya, ini ke soalan dia? Ya, yang tu, Doktor. Okay. So of course apa yang kita boleh buat ialah secara untuk public, kita akan cuba sampaikan topik macam talk, you know, untuk berkenan tentang mental health, kemurungan, ubat-ubat, ya. So seperti yang untuk selalunya di Labuan ni, apa yang kita buat ialah melalui radio talk. So radio talk kita akan bercakap mengenai mental health, dan semasa radio talk tersebut juga kita akan emphasize kepentingan ubat-ubat tersebut, ya, dan juga kita akan emphasize on stigma. Okay, maksudnya kita akan memberitahu, memaklumkan public bahawa mengalami masalah mental ni bukan sesuatu yang patut rasa macam malu macam tu. Okay, mengambil ubat ni patut tidak rasa malu macam tu. Okay, so maksudnya sangat penting is to create awareness. Okay, public awareness sangat penting. Okay. So, ada satu lagi soalan dari Syamsul. Pemakanan mempengaruhi stres. Saya tidak rasa pemakanan mempengaruhi stres. Selalunya stres yang akan mempengaruhi cara pemakanan kan. Okay. So, setengah orang bila stres maka mereka akan makan banyak. Tetapi ada setengah orang bila stres maka akan kurang makan. Macam itulah. Kalau mungkin dari segi pemakanan mempengaruhi stres, contohnya kalau orang ni kerap makan makanan fast food lah ya. So kerap makan fast food. So bila cek kolesterol tinggi, bila tahu kolesterol tinggi dia stres. Mungkin ini boleh berlaku lah. Okay. Ada, ataupun tapi Doktor kerap mungkin, ataupun salah satu mungkin selalu beli makanan yang mahal-mahal, menyebabkan duit cepat habis. Itu pun boleh stres jugalah. Durian mahal sekarang ni, Doktor.
Tapi di Labuan belum ada musim durian. Itu yang kita stres tu Doktor. Ya. Belum sampai lagi. Sekarang banyak gambar-gambar saja. Baik Doktor, saya ada satu soalan daripada saya sendirilah mengikut pengalaman Doktor lah, sebab ada juga kes-kes di college ni, pelajar-pelajar yang selain daripada mereka ada gangguan gangguan jiwa yang mereka ada ambil ubat-ubat tertentu, ada juga kes yang melibatkan kemurungan tapi berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Apa pandangan dan pengalaman Doktor? Okay. Of course kalau dalam dari saintifik kita tak ada terima makhluk halus kan, tetapi secara what to say kalau I cannot like macam give definite answer, okay? Kalau in scientific we will try to think of what is the problem, apakah yang menyebabkan seorang tu mengalami keadaan macam ni, okay? So we cannot juga boleh conclude that apa yang orang ni alami adalah semata-mata disebabkan buatan ataupun gangguan, macam itulah, ya. So saya tak boleh beri macam kata putus mungkin dia boleh mungkin salah, mungkin partly yes, tapi I don't think it's like 100% lah dia punya penyebab utama lah. Ya, baik Doktor. Terima kasih Doktor. Ada satu soalan lagi yang daripada Nurul Hidayah. Split personality. Split personality dikirakan sebagai kemurungan? Tidak. Split personality bukan dikirakan sebagai kemurungan. Seperti saya cakap tadi, untuk kita mendiagnoskan seorang individu mempunyai kemurungan, mereka daripada 9 atau 10 simptom yang saya present tadi, mereka haruslah mengalami kurang-kurangnya 5 simptom untuk 2 minggu. Okay? So, mungkin boleh cari balik simptom-simptom saya terangkan. Sekiranya ada 5 simptom untuk 2 minggu, itu kita akan terus cakap dia ada kemurungan. Okay? Ya, masih Doktor. Ada daripada Syahril Anwar. Adakah sering lupa juga? Boleh. Okay. So, stress ni dia boleh seorang yang stress dia boleh mengalami perubahan dari segi 3 benda lah, okay? Dari segi emosi, okay? Dari segi emosi itu sama cepat marah ke, sedih ke, gembira ke, macam tu lah, okay? Dari segi kognitif, okay? Dari kognitif maksudnya mungkin mereka tidak boleh fokus, okay? Atau mudah lupa macam tu, okay? So dari satu lagi dari segi biological symptom, contohnya dari segi tidur, perubahan tidur, selera makan berubah, macam tu lah, okay? Ataupun kerap mengalami macam selalu mengadu sakit muscle, sakit sendi, sakit migrain, okay? Okay. Ada lagi daripada timbalan pengarah kita, Encik Muhammad Samsul. Cepat. Mana ni soalan ni? Mental health needs more sunlight and more unshamed conversation. Betul kan ni saya cakap bahasa Inggeris? Ya. Rasanya sekarang ni sejak pandemik COVID ni kan, kita dapati statistik orang yang mengalami masalah mental ni makin meningkat. Satu, lebih banyak program dijalankan untuk memberi lebih banyak kesedaran mengenai kesihatan mental, macam itulah, okay? Ya, ada soalan dari Zamri. Peringkat umur mempengaruhi stres, okay? Selalunya peringkat umur lah, okay? Midlife crisis, I think salah satu kita boleh cakap ialah midlife crisis kan. Itu pun selalunya boleh juga, okay? Pada umur-umur tertentu macam ni, kita tahu bahawa ada beberapa krisis yang akan berlaku yang menyebabkan mereka cenderung untuk mengalami masalah emosi atau kemurungan lah, macam tu. Okay, so spirituality tak tahu, tiada soalan. Okay, apa lagi ya? Tiada sudah. Baiklah, macam banyak soalan tu. Lagi? Ya tak ada, maksudnya dah banyak soalan yang okay. Doktor jawab bertalu-talu. Soalan pun agak bertalu-talu juga pada petang ni. Kita pun sudah di hujung waktu.
Doktor ada apa-apa lagi nak buat rumusan? Okey, saya nak sampai ataupun kawan-kawan yang anda kenali atau keluarga yang anda kenali mengalami masalah kesihatan mental, okey, jangan malu untuk mendapatkan rawatan ataupun sokongan profesional lah, okey. Untuk di Labuan ni anda boleh datang ke klinik kesihatan Labuan, okey, ataupun boleh pergi mana-mana private clinic pun boleh, okey, sebab kadang-kadang kita tak nak pergi government sebab lama nak tunggu, boleh ke klinik private clinic and then boleh suruh private clinic untuk refer kepada kita orang di Hospital Labuan pun boleh, ya. Tapi sebab kadang-kadang setengah klinik private clinic ni mereka juga mempunyai ubat yang mereka boleh rawat teruslah, okey, macam tu. Dan jangan tunggu teruk baru datang jumpa kami lah, ya. Okey, itu saja. Baik, terima kasih doktor yang telah berkongsi dan merumuskan perbincangan kita pada petang ini. Dan sekiranya kita ada menghadapi ada simptom-simptom, ada tanda-tanda penyakit kemurungan sebagaimana saranan doktor, jangan kita menunggu sehingga teruk. Sekiranya ada tanda-tanda tersebut, rujuklah, carilah orang yang kedua, ketiga untuk kita berkongsi masalah, dan penyelesaian secara saintifiknya kita boleh dapati di Labuan ini dengan perkhidmatan profesional, dengan di hospital yang ada kepakaran psikiatri. Begitu juga di kolej kita ada kaunselor, Puan Zarina Mamarin, yang bukan sekadar menangani masalah-masalah tekanan yang dihadapi oleh pelajar. Begitu juga yang dihadapi oleh kaki tangan dan mesyarah, kita juga boleh merujuk kepada kaunselor-kaunselor yang berdaftar supaya masalah kita ditangani dan seterusnya membolehkan kita menjalankan kerja-kerja kita dengan lebih baik. Masih juga kepada warga KML yang sangat aktif bertanya, berkongsi, komen dan sebagainya, yang merancangkan lagi perbincangan dan kursus kita pada petang ini. Sampai di penghujungnya saya ingin berkongsi sedikit pantun. Pulang si ayah mencari rezeki, secangkir kopi dihidang si ibu. Hilanglah murung penyakit hati, bahagia jiwa, cerialah kalbu. Hidup mencabar di milenia pandemik, gangguan mental menyergup jiwa. Hadapilah dengan akal yang celik, hidup damai, ceria dan bahagia. Terima kasih sekalong budi buat Dr. Yap Xiao Yun yang sudi berkongsi ilmu pada hari ini. Sekali lagi bagi pihak Kolej Matrikulasi Labuan, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada doktor yang telah meluangkan masa untuk berkongsi ilmu yang sangat penting dalam menghadapi cabaran pandemik pada hari